hydraulic gradients buat perimeter hydraulic gradients. Soalan satu adalah uniform non-uniform flow. Anda kena jawab saja kalau saya buat kod kelas online. So untuk ini sebenarnya jawapannya tidak beza pun, hanya untuk X. Untuk kamu biasakan diri tengok apa itu hydraulic gradient lines. Ada spelling error di sini lah. Gradient lines spelling gradients. Okey. Kalau ikut di sini gradient hydraulic gradients adalah water surface, permukaan air, ataupun kalau tengok di sini gambar aja di bawah. Inilah hydraulic gradients, inilah HGL. So dia dilukis, kalau tengok dia adalah melambangkan kedalaman Y1. Y di tepi dia adalah Y critical. Okey. Untuk non-uniform flow pula, dia nak lambangkan HGL dia adalah dia ada dua kedalaman, iaitu Y1, dan di keratan kedua dia ada kedalaman yang berbeza, iaitu Y2. So jawapan kamu tulis adalah hydraulic gradients adalah water surface. So untuk uniform flow, water surface dia untuk dua keratan sama. Untuk non-uniform flow, surface depth dia untuk keratan satu dan keratan dua sepanjang open channel tu berbeza. Itu saja jawapan. Untuk di sini kena highlight apa itu energy gradient. Apa beza dia dengan hydraulic gradient? Kalau energy gradient dia adalah equal, a distance equal to the velocity head above the hydraulic gradient. Ini dia ada velocity head di atas hydraulic gradient. Kalau ini gambar raja menunjukkan energy, E, energy. So formula energy adalah Y1 tambah V1 kuasa 2 bahagi 2G. Okay, formula energi adalah kan saya tunjuk sebelum ni. Kalau nak tengok seterusnya adalah apa itu hydraulic gradient secara real life. Inilah permukaan air. Bila ditutup begini, ada penghalang permukaan yang sebelum ni lebih tinggi. Lepas tu sini adalah critical depth. Kemudian dia ada hydraulic gradient ataupun kedalaman Y2 di sinilah. Next adalah kalaulah benda ni ditunjukkan dalam specific energy curve. Okey, mana ni? Okey, Y1 lebih rendah. Kalau inilah Y1, dia sebenarnya melambangkan bacaan tu. Kalau kita baca daripada graf sinilah Y1. Okey. Okey, kamu tulislah sendiri. Next, Y2, bila tarik di sini, baca daripada graf, sinilah Y2. Okey. Kalau tarik di bawah, dia adalah energi. Bila energi, dia sebenarnya adalah ini. Dia adalah tambah lagi sesuatu benda yang dipanggil kinetic energy. Sebab kalau Y, kedalaman air adalah potential energy, kinetik adalah V kuasa 2 per 2G. So bila E, energy, okay, sini dia tulis pula formula yang lain yang melambangkan ini sama aja, hanya satu adalah bila dia derive dalam perkali Q kuasa 2, dia sebenarnya dia terbitkan saja, sama juga. Okay, ini untuk kira alternative depth, ingat kan? Okay, so untuk hari ni kita nak tengok sebenarnya adalah hydraulic gradient. Dia boleh berbeza. So kalau dalam hydraulic gradient, bila dia tunjuk graf specific energy curve, hydraulic gradient adalah inilah kedalaman air. Okay, kedalaman air. So di sini graf ni kena ingatlah, nanti kena suruh lukis ni bila test ke apakah. Formula ada dua untuk cari kedalaman alternative depth adalah formula yang ada Q kuasa 2. Q tu panggil kadar alir bahagi lebar saluran terbuka, iaitu base dia lah. Q besar tu M kuasa 3 bahagi saat bahagi dengan base, itulah Q yang huruf kecil. Okay, so
Problem 3 di sini dia suruh explain kan, terangkan perimeter, lepas tu terangkan apa itu hydraulic radius untuk setiap satu bentuk di bawah. Okey, bila terangkan, okey, inilah penerangan dia. Apa itu hydraulic radius? Ini untuk irregular flow, bukan jawapan di atas, tapi supaya kamu nampak. Irregular flow cross section. Irregular maksudnya tidak sekatan. Untuk hydraulic radius beza dengan hydraulic mean depth. Okey, hydraulic mean depth adalah A bahagi T. T dia adalah top width. Kalau hydraulic radius dia adalah A bahagi P. P dia adalah wet perimeter. Wet perimeter adalah garisan merah ni lah, tempat yang sentuh dengan air sahaja. So irregular tu kita dilambangkan dengan garisan warna merah. Cross sections adalah keluasan ataupun area. Okey, area ni adalah air lah, yang air berada di mana. So kita akan kira perluas permukaan keratan rentas air inilah. Okey, rectangular formula dia adalah base darab Y. So trapezoid, kalau tengok di sini dia ada satu segitiga 1/m ini di sini kan. 1/m. Apa itu m? 1/m ini adalah kecerunan. So dia boleh bagi sudut, dia boleh bagi kecerunan. Untuk kecerunan, ingat lagi perbezaan jarak Y bahagi perbezaan jarak X. Okey. Untuk triangular, saya pick up formula daripada yang semua ada 1/m. Semua dibagi kecerunan punya. Okey. Untuk circular dan parabolic, circular ni formula yang saya bagi di sini adalah dalam unit radian. Theta dia dalam unit radian. Dia bukan lagi degree, tapi kena tukar ke dalam bentuk radian lah. So kena baca nota matematik pula kan. Parabolic tidak pernah keluar juga. So simpan di sini saja untuk prepare. Kalau keluar memang formula dibagi, tapi dia tidak akan cakap formula ni untuk parabolic lah. Kita boleh kenal pasti, kecuali dia bagi tahu lah. Okay, rectangular channel. So kalau untuk penerangan rectangular channel, saya rasa sebenarnya dia hanya perlu simbol-simbol, tapi untuk simbol mungkin susah kita faham. So tengok dengan figure di sinilah. Harap figure ni membantu. Cross section adalah 7 darab 4. Kalau untuk area, wet perimeter adalah 4 tambah 7 tambah 4. Okay. So untuk dapat hydraulic radius, A bahagi P. Untuk rectangular channel, tengok soalan final di sini. Soalan final ni boleh jawab selepas kita belajar kita buat tutorial 4, bolehlah kita patah balik buat yang inilah. Hanya sini nak tunjuk memang soalan final ada pelbagai bentuk dia bagi. Hanya soalan dia bercampur aduk, meaning pun ada, lepas tu dia ada benda-benda yang lain lagi lah. Rectangular channels, kalau tengok di sini, ini kalaulah dia tanya tentang kedalaman Y dengan apa yang dia bagi, ini adalah soalan yang paling susah lah kalau untuk meaning. Okay, nanti saya share dalam video yang lain. Untuk meaning ada berapa jenis soalan yang dia boleh tanya. Untuk December juga dia pun tanya rectangular. So inilah soalan-soalan rectangular, sama bentuk seperti sebelum ni. Triangular, okay, untuk triangular pun soalan final pernah tanya sudah. Ini bentuk triangular, jawapan dia ada di sini. Hari ini saya tidak terangkan dalam jawapan inilah. Dia sama juga wet perimeter, lepas tu kita masukkan dalam persamaan meaning. Okay, yang ini dia tanya tentang N lah, berkali meaning. Trapezoidal channels adalah bentuk trapezoid. Trapezoid ni asalnya pernah belajar kan. Untuk trapezoid dia punya formula adalah seperti yang di atas ini. Penerangan dia nanti yang di video yang lain lah, sebab sini terang nanti ramah sangat. Okay, next ni kalau nak cek jawapan, ada kalkulator, banyak jenis kalkulator, boleh pergi cuba. Ini adalah jawapan cadangan untuk yang hampir sama dengan soalan final tadi. Okay, tapi penerangan untuk soalan ini nanti saya terangkan.
di video satu lagi ya. So di sini untuk tunjukkan macam mana aja. Ini adalah cara kita analyze jawapan daripada buku rujukan. Nanti saya tunjuk ya. Okey, untuk circular pipe pula sebenarnya ada 3. So depan ini slide di sini tunjukkan 2. Satu di bawah pusat bulatan H dia, satu lagi kedalaman air H dia di atas pusat bulatan. So formula dia ada beza, kena tengok betul-betul. Untuk theta formula dia beza dia sikit sangat. So dia sebenarnya samalah. Satu dia baca radius, satu lagi dia baca diameter. Okay, so kena biasakan diri tentang simbol-simbol yang digunakan dalam formula lah. Kalau R adalah radius, kalau D adalah diameter. Okay, cuba tengoklah, perhatikanlah formula 2 ni. Dan ini adalah contoh soalan dan jawapan lah yang berkaitan dengan jenis ketiga. Kalau dia bagi circular punya bentuk. Kalau circular, dia boleh panggil conduit. Kalau circular ni kan, dia ada satu keadaan lagi bila air dia full, tapi yang itu bukan lagi open channel, dia adalah ada tekanan sudah. Kalau open channel kita kena partially full, separa penuh sahaja. Sama ada dia jenis yang ini partially full, ataupun jenis yang ini partially full, ataupun ngam pada di bahagi 2, iaitu di pusat bulatan. Okay, so formula dia berbeza-bezalah, kena hati-hati.